Amboi, cucu bukan main mahal pakaian. Apa kata saya dalam hati saya memakai pakaian yang miskin, zuhud biasa. Kalau aku keluar, aku akan dengar orang cakap, weh kesian dah dia ni, jom kita bagi sumbangan dekat dia. Nampak dia kesian. Maka memudahkan hatiku mengharap pada makhluk. Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga turut berserta dengan sepenuhnya kasih sayang daripada Allah terhadap diri kita sebagai hamba yang lemah, sebagai hamba yang penuh berlumuran dengan dosa. Kerana kasihnya Allah, sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada kita sebagai hamba yang kerdil, Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berada di riyadil jannah, berada di dalam taman syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tempuh perjalanan nak menuju pada majlis ilmu, maka akan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan dia menuju pada syurga. Maka ulama mengatakan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bimbing satu orang, permudahkan satu orang menuju pada majlis ilmu, sebenarnya Allah taala nak mudahkan dia menuju pada syurga. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya sebut, barang siapa yang menempuh perjalanan menuju pada majlis ilmu, maka akan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan perjalanan menuju pada syurga. Moga-moga perjalanan hidup wa na'duri di dunia dipermudahkan oleh Allah, begitu juga perjalanan akhirat dipermudahkan oleh Allah menuju dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sambung pembahasan kitab yang berjudul Bustanul Arifin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bukan sahaja termasuk daripada golongan fuqaha, iaitu golongan ahli fiqh ataupun ahli fiqh, bukan sahaja termasuk daripada ahli dalam bidang hadis, tapi kena ingat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga termasuk dalam ulama rohani ataupun ulama tazkiyah ataupun ulama tasawuf. Di antara karangan pembahasan mengenai penyucian rohani karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah kitab yang ada di hadapan kita, iaitu kitab Bustanul Arifin. InsyaAllah kita sambung pada pembahasan muqaddimah muallif ataupun musannif, muqaddimah yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada kitab ini, iaitu Bustanul Arifin. Dan sebenarnya bab muqaddimah pun dah menarik dah, apatah lagi pembahasan yang akan datang lagi. Di antara kitab yang agak pengaruh dalam hidup saya, salah satu kitab adalah kitab ini, iaitu Bustanul Arifin. Pembahasannya agak menarik yang dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Biasa kita dengar pada Imam Nawawi pembahasan fiqah dengan pembahasan mengenai Riyadhus Salihin, Arba'in An-Nawawi, Syarah Sahih Muslim. Di antara karangan yang agak tak kalah menariknya, iaitu kitab yang ada di hadapan kita, iaitu Bustanul Arifin. Sambunglah muqaddimah muallif, sambung yang mengatur pergantian siang dan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mula isi kandungan kitab, diawalkan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mula isi kandungan kita, sukakan saya ingat pada diri saya terlebih awal dan pada semua, niat kita kerana Allah dan niat untuk kita amal dengan ilmu yang muzakarah yang kita dapat nanti, niat untuk amal dan gali seberapa banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Jadikan ia sebagai cangkul ilmu hasil muzakarah kita, jadikan sebagai cangkul untuk kita korek berapa banyak kekurangan yang ada dan menjadikan lebih baik hubungan kita dengan Allah. Bukan jadikan ilmu yang kita dapat ni untuk cangkul, untuk korek berapa banyak keaiban orang. Nanti di akhirat Allah akan tanya perihal amalan-amalan kita dan tanggungan bawah kita, ahli keluarga, isteri dan juga anak-anak. Moga-moga Allah islah perbaikilah ilmu kepada diri kita sendiri, bermanfaat pada isteri, anak-anak dan pada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah muallif. Berkata al-Imam al-Hafiz Syekhul Islam Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Segala puji bagi Allah, Zat yang tunggal lagi maha perkasa, yang maha mulia lagi maha pengampun, yang menentukan segala keputusan atau takdir, yang berkuasa merubah segala sesuatu. Sambung, lepas tu sambung. Itu berhenti sampai situ. Sambung. Yang mengatur pergantian siang dan malam supaya menjadi suatu peringatan bagi orang yang mempunyai hati, yakni hati yang bersih, dan pelihatan, yakni mata hati yang tajam, ataupun dalam istilahnya tu basirah, pandangan mata hati. Berarti pergantian siang dan malam satu hari itu, bagi orang yang memiliki basirah tu, dia akan banyak fikir, dia akan banyak tafakkur. Saya sebelum nak bahas kitab ni semalam, mimpi apa nak bahas tu, mimpi saya. Di antaranya adalah disebut dalam kitab Kalilah karangan ulama India. Saya tu mimpi keadaan macam tu, saya cerita. Dalam kitab Kalilah tu dia ceritakan tamsil ataupun contoh. Saya yakin semua dah dengar. Cuma kita ulang. Saya yakin semua dah dengar. Ada seorang, dia tu dihambat oleh harimau ataupun singa. Dia masuk hutan. Kemudian dia tengok kat belakang singa tengah hambat dia ataupun harimau. Kemudian dia tali kat pokok tu. Kemudian dia panjat dekat tali tu. Kemudian dia fikir macam mana dia boleh hilang. Tengok ada lubang, kat lubang tu ada buaya pula. Ada 2 ekor buaya. Kemudian dia fikir macam mana ni. Akhirnya dia kata apalah, tunggu kat sini dulu, selamat dah. Akhirnya dia tengok dekat tali tu, kat atas tu ada tikus hitam dan tikus putih yang tengah gigit. Jadi boleh tali tu. Dia kata Masya Allah, macam mana ni dia ada kerisauan lah, ada ketakutan. Maksudnya dia fikir macam mana aku nak selamat. Masih yang sama atas tu ada madu. Lebah tu himpun ada madu. Akhirnya titisan madu tu jatuh. Dia rasa manisnya, sehingga dia lupa tikus hitam dan putih tengah makan, ada harimau, ada buaya. Akhirnya jatuh dia, dimakan oleh harimau, dimasukkan untuk buaya pula. Ulama kata apa? Maksudnya larinya pemuda tersebut masuk dalam mustahil, maksudnya kamu lahir di dunia. Harimau tadi tu atau singa apa dia? Malaikat Israel. Maksudnya dalam kehidupan kita, malaikat Israel itu tunggu nak ambil nyawa kita. Maksudnya tali tu apa kehidupan kita. Tikus hitam putih siang dan malam. Siang dan malam tu tengah makan umur kita. Tali tu umur. So dia tengah duk makan umur kita. Dan kita tu risau. Aduh, bila dah habis tahun ni, kita tu risau. Tapi kerana terkena manisnya dunia, jadi kita terlupa. Ada siang malam dan mengurangkan aku punya ni. Kemudian aku jatuh, kemudian aku berhadapan dengan malaikat Israel. Habis umur, terlupa kerana manis ni madu.
Akhirnya mati ketika kena menikmati dunia, kemudian dimasukkan pada buaya, iaitu malaikat yang ada dalam hubung keadaan nakir. Moga Allah jadikan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita dalam keadaan baik. Amin. Sebab tu kata Imam An-Nawawi rahimahullah, maksudnya Allah yang mengatur pergantian siang dan malam sebenarnya menjadi bermakna ada kebaikan yang boleh diambil bagi satu orang yang basirah mata hati itu dalam keadaan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar dah tu. Sayyidina Umar golongan asyara mubasysyarah bil jannah, 10 top 10 sahabat masuk syurga. Confirm masuk syurga. Tapi takutnya tu melebihi ahli maksiat. Umar tu pun confirm masuk syurga lah. Asyara mubasysyarah bil jannah, ranking nombor 2. Maksudnya confirm masuk syurga. Takutnya Sayyidina Umar ni macam seolah-olah neraka diciptakan untuknya. Maka Sayyidina Umar tu punya tak nak lalai dalam kehidupan. Ukiran cincin Sayyidina Umar adalah kafa bil maut wa'idha ya Umar. Sebenarnya hadis Nabi SAW sebenarnya ya Umar tu tak lah, cuma tambahan Sayyidina Umar. Cukuplah kematian itu sebagai pengajaran bagi kamu, ya Umar, wahai Umar. Sayyidina Umar tu letak cincin macam tu supaya apa? Memberikan peringatan, hey Umar, kau nak mati kat dalam macam ni, wahai Umar. Dan kita kena buat dalam kehidupan kita tu ada muzakarah ingat mati, zikrul maut. Umar bin Abdul Aziz waktu malam kumpulkan para fuqaha, ahli fiqah, ulama-ulama fiqah, kemudian muzakarah mengenai mati. Iaitu muzakarah ingat mati sampai nangis. Nangisnya mereka ni seolah-olah ada mayit di hadapan mereka. Muzakarah soal kematian. Agar hiduplah di rumah-rumah kita muzakarah pembicaraan soal kematian. Sebenarnya mukaddimah ni pun agak menarik. Tengok kat bawah-bawah. Seronok mukaddimah saja tu. Nanti agak panjang sikit mukaddimah yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Maksudnya kalau dah lepas mukaddimah, insya-Allah edisi yang akan datang tu mudah faham nanti. Allah dialah, iaitu Allah, Tuhan yang memberikan kesedaran kepada sesiapa yang dipilih Allah dari kalangan hamba-hamba Allah. Lalu ia, yakni Allah, memasukkan orang itu ke dalam kumpulan orang-orang pilihan Allah. Dan dialah Allah juga Tuhan yang memberi taufik kepada sesiapa yang dipilih oleh Allah dari kalangan hamba-hamba Allah. Lalu ia, Allah, memasukkan orang itu ke dalam kumpulan al-abrar, iaitu orang-orang yang baik. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba pilihan dan dijadikan oleh Allah kepada kita hamba-hamba yang sentiasa diberi taufik oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Imam Nawawi kata Allah Ta'ala jugalah yang pilih kita, dan Allah Ta'ala lah yang memilih kita untuk berada di kebaikan, digerakkan hati untuk fikir, digerakkan hati untuk datang majlis ilmu. Kita kena sedar, kita kena ingat itu sebenarnya bimbingan daripada Allah. Dan Allah Ta'ala jualah, kata Imam Nawawi, memberikan taufik kepada seorang yang nak dikehendaki oleh Allah untuk digolongkan sebagai golongan orang al-abrar, iaitu orang-orang yang baik. Maka itu pun pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini apa maksudnya boleh kita ambil? Berarti kalau Allah pilih kita dalam kebaikan, maka jangan ada rasa sifat kebanggaan dalam kemampuan beramal. Jangan. Kerana itu hanya pilihan Allah. Kena ingat Allah boleh cabut balik. Maka ketika kamu dibolehkan amal oleh Allah, minta supaya dikekalkan oleh Allah SWT. Ini kerana Allah sayang kat kamu, Allah pilih kamu. Maka Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu anhu mengatakan, aku telah melalui 3 era fasa kehidupan. Pertama, aku telah melalui fasa atau era kehidupan yang mana ketika itu aku kafir. Saya cerita kan, Raja Najasyi hari itu, Ja'far bin Abi Talib diutus oleh Nabi SAW pergi jumpa Raja Najasyi, pergi dakwah. Dan pergi jumpa Raja Najasyi, kan saya cakap ada 2 orang kafir pun datang enggak. Apa ni tahu kat Raja Najasyi ni tak bagus ni orang Islam ni.
Ini mereka tak mengaku, mereka mengikut Muhammad, dan mereka ni telah tinggalkan agama mereka sebelum mereka tu mereka dah tinggal, mereka pernah agama baru. Ni termnya bodek Raja Najasyi bawa hadiah ni, ada dua orang kafir. Salah satunya siapa? Ni Amr ibn al-As. Maka Masya Allah, Sayyidina Amr ibn al-As ni sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu. Dia kata, aku melalui 3 era fasa kehidupan. Yang pertama adalah aku kafir, aku benci kat Nabi, sampai tahap aku nak bunuh Nabi. Kalau aku hidup pada era ni dan aku mati ketika ini, celaka tu. Confirm aku mati masuk dalam neraka. Habis di kehidupan akhirat aku. Tapi kedua, kerana Allah tu sayang kat aku. Cuba kita compare dengan kehidupan kita ni. Kedua tu Allah Ta'ala sayang dekat aku, maka Allah berikan nurul iman, nurul hidayah, cahaya hidayah, cahaya keimanan Allah beri kat aku, sehingga hatiku dipenuhi dengan cinta pada Nabi SAW. Sampai-sampai Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu anhu duduk dalam majlis Nabi, tak ada tengok Nabi. Dan begitu wibawanya baginda, rasa segan dengan Nabi, tunduk anhu. Kalau para tabi'in nak tanya dekat Sayyidina Amr ibn al-As bagaimana raut wajah baginda, kata Sayyidina Amr ibn al-As, tak ada beritahu. Dan setiap dalam majlis aku tunduk pandangan aku. Macam mana aku nak cakap? Takut jadi salah nanti kita tanya kat sahabat lain. Era fasa kehidupan yang kedua ni, kalau aku hidup, aku mati, alangkah bahagianya aku. Confirm aku akan masuk syurga nanti. Kalau aku hidup daripada yang anak hati pun belajar Islam, cerita kat Nabi, ikut perjuangan Nabi. Tapi kini aku berada pada fasa era kehidupan nombor 3, yang mana gairah untuk beramal sudah tak ada. Banyak kesalahan yang aku buat. Agak-agak macam mana lah kedudukan aku ni. Akhirnya Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu anhu doa pada Allah, diakhiri dengan kalimah la ilaha illallah, kemudian menemui azab kematian. Kita pun macam tu juga. Dulu 10 tahun lepas kita kenal lah siapa diri kita. Nak datang pada majlis ini macam tak apa nak minat. Dan dengan orang pakai kopiah, pakai jubah pun kita tanya, ini zahir yang baik, batin tak baik. Orang perempuan orang pakai purdah, pakai purdah zahir saja, hati belum tentu purdah lah. Belum tentu macam mana lagi kan. Maka kita kenal diri kita dulu macam mana. Berarti Allah sayang kat kita, Allah letakkan pada kehidupan nombor 2 ni. Allah jaga kita, Allah bagi iman kat kita, Allah bagi ilmu, Allah jaga kita. Maka takut-takut nanti kegairahan untuk ilmu, ke majlis ilmu, untuk beramal dicabut oleh Allah. Dah feel untuk salat, untuk ke ilmu, majlis zikir tak ada, dan mati ketika itu. Ini yang kita takut. Moga Allah istiqamahkan kita, amin. Maka minta kat Allah lah, Allah yang pilih kita. Untuk kemampuan nak diistiqamahkan oleh Allah tu, sentiasa minta pada Allah. Banyak kali saya sebut, Abu Bakar pun minta juga supaya diistiqamahkan di dalam agama. Apatah lagi kita, Abu Bakar confirm masuk syurga, ranking pertama tu, asyara mubasyara bil jannah. Kita yang tak tahu, lebih lagi kena minta pada Allah. Kita takut feel untuk beramal tu, gairah yang awal-awal kita berubah tu, dah kini semakin pudar. Itu kita takut. Moga Allah Ta'ala sentiasa pilih kita, amin. Sambung. Dan dialah Allah juga Tuhan yang memperlihatkan ilmu hakikat, ilmu yang sebenar kepada sesiapa yang dikasihi dari kalangan hamba-hamba Allah. Ilmu hakikat ni yang sebenarnya hakiki, tak semua Allah bagi, hanya dipilih oleh Allah saja Allah bagi. Maka ilmu-ilmu yang macam ni kita syukurlah. Allah gerakkan hati kita, pertemuan kita, jodoh rezeki kita. Maka kena syukur banyak-banyak. Barang siapa yang datang pada pertemuan kerana rindu kerana Allah, dan berpisah pun rindu kerana Allah, maka di akhirat dia berada dalam naungan yang tak ada naungan melainkan naungan arasy Allah. Kalau tak ada naungan, mereka dalam naungan Allah Ta'ala saja. Moga termasuk kita lah, amin. Sudah tanam rasa rindu lah. Rindu tak dapat lah fadilah Tuhan. Sambung, lalu mereka, iaitu Allah yang berikan ilmu hakikat pada mereka, lalu mereka itu sedar dan menjadi orang yang zuhud di dunia ini. Sebab apa orang Ustaz Aslam ni suka tekan zuhud? Tengoklah apa Imam Nawawi cakap. Maksudnya orang yang dikurniakan oleh Allah ilmu yang hakiki, hakikat keilmuan, maka dia zuhud di dunia. Saya dah sebut dah kan, tanda-tanda seorang mursyid, tanda-tanda satu orang yang kita mahu kebimbingan dia. Salah satunya mestilah dia zuhud di dunia. Saya akan sebut Imam Nawawi. Imam Nawawi ini
Orang yang tak suka tahlil pun dia sokong lah Imam Nawawi. Itu perlu kita ingat. Ada kan orang tak suka kan, tahlil tak boleh, bid'ah ziarah kubur tak boleh. Mereka ini apa dengan keilmuan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan ada kita dengar kan baru-baru ni, ada yang mengatakan Imam Nawawi ni agak tak berapa ni sangat, tengokkan badan dia tu kan, ada ke Asy'ariyah sikit. Tapi kita Arba'in An-Nawawi dia belajar, dia siap mengajar lagi, Masya Allah. Ini kena fikir. Imam Nawawi bagi tahu orang yang dikurniakan ilmu yang hakiki, maka dia akan zuhud di dunia. Berarti di antara barakatul ilm, keberkatan ilmu satu orang adalah dia itu akan zuhud di dunia. Dia akan zuhud terhadap dunia. Maksudnya ilmu tu jaga betul-betul. Ilmu yang berkat tu confirm dia akan zuhud di dunia. Maksudnya zuhud di dunia apa? Selera kepada kemasyhuran tak ada, famous tak ada. Selera untuk kekayaan tak ada. Ketika mana dunia semua ke arah tu, tak ada. Maksudnya selera untuk membangunkan yang mewah-mewah, kemewahan, Allah sudah matikan dalam hatinya. Maksudnya kenapa ahli ilmu tu ajak ke arah tu? Ini Imam Nawawi sebut ni muqaddimah lagi. Bukan dalam bukan muqaddimah lagi. Lalu mereka sedar dan menjadi orang yang zuhud di dunia ini. Dan benar-benar berusaha untuk mencapai keredaan Allah. Maksudnya ikhlas dia. Akan nanti bab muqaddimah yang awal adalah bab ikhlas. Pembahasan mengenai bab ikhlas. Lalu mereka membuat bekalan untuk negeri akhirat. Yang antara tipu daya zuhud adalah zuhud secara zahir, tak ikhlas dia saja. Maka zuhud tu ada dua situasi keadaan. Pertama adalah cucu Nabi SAW, Sayyidina Hasan. Orang Muslim tu pakai mahal. Orang jumpa, kamu Ahlul Bait, turunan Nabi SAW, cucu. Pakaian ayah, ibu kau, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, pakaian penambal, pakaian sederhana. Atau engkau lebih dari itu? Amboi, cucu bukan main mahal pakaian. Apa kata Sayyidina Hasan? Saya memakai pakaian yang miskin, zuhud biasa. Kalau aku keluar, aku akan dengar orang cakap, weh kesian dah dia ni, jom kita bagi sumbangan dekat dia. Nampak dia kesian. Maka memudahkan hatiku mengharap pada makhluk. Ketika mana aku keluar daripada rumah memakai pakaian mahal, maka aku telah menutupi hatiku daripada meminta pada makhluk, harap pada makhluk. Kerana ketika mana aku pakai pakaian mahal, aku keluar, aku dengar bunyi lain pula. Tengok ni berlagak, tengok mak ayah dia macam mana dulu, tengok dia macam mana. Berarti memudahkan hatiku tak mengharap sesuatu yang ada kepada makhluk. Ikhlas. Beza kan situasi lain. Saya cerita kan dari tu Qisasul Awliya karangan Syekh Muhammad Khalid Al-Thabit Al-Misr mengenai satu orang dia nak lakukan musafir perjalanan. Dia jumpa satu ahli ibadah kawan dia. Kawan dia ahli ibadah zuhud, rumah kecil, pakaiannya dua lusuh pula tu, minggat lagi lah, akan lusuh. Kemudian kawan yang zuhud ni, zahir zuhud, dia tanya, kawan pun nak perjalanan ke mana? Oh, saya nak jumpa Syekh Abdul Hasan Al-Syadzili, ulama besar ni. Saya nak pergi jumpa. Baik, apa kawan dia kata yang duduk kat atas pondok ni? Pergi jumpa Syekh Abdul Hasan Al-Syadzili, tolong minta didoakan untuk saya. Oh, baik, jumpa. Habis sembang-sembang balik, dia kata, lupalah Syekh. Baik Syekh, telah aku jumpa dengan kawanku tadi ada kat pondok atas tu. Dia kata tolong doakan kebaikan. Apa Imam Syekh Abdul Hasan Al-Syadzili doa, ya Allah, jadikanlah hatinya zuhud terhadap dunia, ya Allah. Kata kawan dia, tak, dia orang ni zuhud. Kenapa Syekh Imam kamu minta doa zuhud? Dia memang zuhud. Dah, kamu balik dah. Balik kawan dia ni, sahabatku, sahabat dia, kawan-kawan, dah jumpa dah Imam Syekh Abdul Hasan Al-Syadzili. Kawan dia dah atas pondok. Dia kata alhamdulillah. Apa didoakan untuk tu? Peliklah. Didoakan supaya kau tu hati kau zuhud. Kau dah zuhud dah. Alhamdulillah, doanya makbul. Aku disuruh pancing ikan, selalu dapat satu, aku akan cukup dengan yang satu. Tapi sejak-sejak ni hatiku diserang. Kalau aku nak pancing ikan, aku nak dapat 2-3 ekor. Aku tak nak yang kecil-kecil, aku nak yang besar-besar pula. Hatiku diserang sejak-sejak ni. Tapi lepas aku bangun tengah hari, sifat untuk melebih tu tak ada. Maka doanya telah dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pembelajaran ilmu, mestilah kena zuhud dan diperhatikan
Ikhlasnya amalan dia atau ikhlasnya dia belajar. Maka Imam Ghazali sebut, jangan pergi majlis ilmu yang ramai ulama. Kerana ulama-ulama yang dulu diqabul oleh Allah majlis ilmu mereka tak ramai pun. Maka dia pendapat kerja saya, kalau anak ada belajar tahfiz ke, belajar, kamu jangan bawa pergi, nanti pengaruh kepada dia nanti. Wow, ustaz ni ramai lah datang, ada rakaman lah, wah demam lah, wow saya nak pergi belajar pun jadi macam ni. Maka dia belajar untuk famous, belajar untuk ada rakaman kamera, jadinya sudah tak ikhlas. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, dan benar-benar berusaha untuk mencapai keridaan Allah, ikhlas. Lalu mereka membuat bekalan untuk negeri akhirat. Maksudnya kehidupan mereka fokus akhirat. Kita dah belajar ada pembahasan mengenai Ahlu Suffah, khabar gembira, ujian Nabi SAW pada mereka, dan menjauhi apa-apa yang dimurkai oleh Allah, menjauhi perkara maksiat, dan menjaga diri daripada terdedah kepada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang ahli tasawuf, menjadi kesiksaan pada dia apabila dia itu diputuskan oleh Allah atau dia dalam keadaan lalai daripada berzikir kepada Allah. Maka dia, maksudnya satu orang salik, orang yang menuju pada redha Allah, maka dia tak mendedahkan pada tempat-tempat yang boleh membuat dia lupa kepada Allah. Maka dia tak akan terdedahkan diri dia pada tempat situ. Jadi sebut dah pembahasan mengenai zikir pada pembahasan 40 hadis tasawuf, kata Imam Sya'rani, maka satu orang salik, satu orang menuju pada redha Allah, tak bersesuai kalau dia duduk pada tempat yang lalai. Nanti orang yang suka duduk pada tempat lalai, feel nak belajar ilmu tu akan hilang sikit. Itu bahaya. Semoga Allah pelihara kita semua. Amin. Okay, tambah lagi. Aku, iaitu siapa? Al-Imam Nawawi rahimahullah maksudnya. Aku memuji akan Allah Ta'ala sebagai pujian yang banyak atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya Allah, dan aku, iaitu pengarang kitab, meminta akan dia, iaitu minta kepada Allah akan tambahan daripada kelebihan Allah dan kurniaan Allah. Jadi satu orang tu jangan rasa ilmu dia, kemampuan amal dia tu dah banyak, dia mesti kena minta tambahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala pun mengajar pada Nabi SAW supaya doa dimintakan tambah ilmu dan kefahaman pada ilmu, dan itu juga kita minta amin. Dan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali hanya Allah Ta'ala, sebagai mengakui dengan keesaannya Allah, dan sebagai pengakuan yang wajib atas sekalian hamba-Nya Allah, kerana hendak menunjukkan ketaatan dan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku bersaksi bahawa penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah dan rasulnya Allah, dan juga kekasihnya Allah yang telah dipilih dari kalangan hamba-hamba Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulia orang yang dahulu dan orang yang terkemudian daripada segala makhluknya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khairul makhluk, sebaik-baik ciptaan yang Allah cipta, itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas, sebaik-baik manusia itu juga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi ini disebabkan Allah Taala ciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala ciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasal Allah Taala ciptakan bumi, dan Allah ciptakan para nabi lain disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara kesyukuran nikmat yang lupa kita syukur adalah Nabi kita, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang paling mulia, paling bersih, paling sempurna dan paling arif kenal akan Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat tadi tidur, kemudian mimpi ada laban susu di depan Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam mimpi tersebut, aku minum sehingga penuh dalam badanku tu sungai susu, sehingga pada hujung-hujung jariku tu nak keluar susu tu. Kemudian setelah aku minum, aku tinggal dekat depanku. Aku nampak di hadapanku ada Umar. Aku berikan minum susu tersebut kepada Umar. Sahabat tanya apa takwilnya, apa makna mimpi tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan laban susu itu adalah al-ilm, ilmu.
Manusia yang paling kenal pada Allah, paling alim, paling ilmu adalah aku. Sebenarnya sebab Imam Nawawi kan, maka tak ada lagi yang paling kenal pada Allah, yang paling arif, paling alim, itu adalah aku. Di kalangan sahabat umatku adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Ketika Sayyidina Umar dimasukkan dalam kubur, sahabat kata biar ilmu dia. Ilmu semua kat Umar. Kita kalau kubur ilmu, kita kubur Umar, macam kita kuburkan ilmu sekali. Habis tak ada dah. Dan yang bersangatan takut akan Allah Ta'ala, dan Nabi SAW bersabda, tak ada lagi yang paling takut pada Allah melebihi akulah orang yang paling takut pada Allah. Ulama kata, jadikanlah kondisi hati kita lebih takut pada Allah melebihi hati orang yang maksiat kepada Allah. Maksudnya hati orang yang taat pada Allah lebih kena takut pada Allah berbanding kedudukan hati orang yang maksiat. Maksudnya kalau orang hati kalau dia orang maksiat, dia tak takut kepada Allah ke? Hang tu lebih kena takut kepada Allah. Kita pelik dengan orang ni tak takut dengan Allah aja. Hati kamu mesti lebih lagi kena takut kepada Allah Ta'ala. Sayyidina Atha As-Sulami rahimahullah, jual baju tu makan masa berapa lama tu. Menurut pandangan Sayyidina Atha As-Sulami sudah mahal pakaian ni. Jumpa tuan kedai tanya, tuan kedai, pakaian ni agak-agak berapa mahal? Tuan kedai dia tengok, oh ini baju ni lebih kurang RM40 lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya jahit makan bulan ni, fikiran saya ni beribu. Mana sampai ratus pun tak sampai. Murah macam ni, murah. Ni kekurangan dia, ni jahit kekurangan, ni jahit tak apa kemas ni. Oh, nangis Sayyidina Atha As-Sulami. Tuan kedai tanya, ya Atha, apakah kamu nangis kerana murahnya? Aku nak bayar pada kau. Bukan. Aku nangis adalah aku telah melakukan ibadah 60 tahun. Aku rasa sempurna, rasa mahal dah ibadahku. Aku hadap di hadapan Allah, kemudian Allah kata sempurna apa amalan kamu. Ini kekurangan, ini kekurangan, ini kekurangan, sehingga amal aku ditolak. Apa aku nak jawab nanti pada Allah Ta'ala? Jika tempat aku di akhirat nanti. Sekarang aku amal, semua tak ada nilai. Maka yang paling ditakuti itu adalah untuk ghairah buat amal, pada semua itu ditolak oleh Allah. Hingga Allah Ta'ala terima amalan-amalan kita. Nabi SAW yang paling takut pada Allah dan bersangatan mengetahui akan Allah Ta'ala, dan yang bersangatan takwanya. Baginda Nabi SAW adalah hamba Allah yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah dan bertakwa. Confirm syurga lah, memang ada syurga, tapi masih bersungguh-sungguh dalam ibadah dan takwa. Dan paling zuhud, dan yang paling agung akhlaknya, termasuk daripada akhlak Nabi SAW, dan termasuk dalam kitab Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari rahimahullah, adalah letakkan pembahasan mengenai meminta kepada Allah supaya jadikan akhlak yang baik. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan akhlak itu seperti akhlak Nabi SAW. Amin. Di antara ceritanya adalah cerita Sayyidina Umar ketika mana Nabi SAW hutang dengan seorang Yahudi beberapa buah tamar, buah kurma. Kemudian akad di antara Nabi SAW dengan Yahudi tersebut lebih kurang dalam sebulan lah, misalnya ataupun contohnya. Nabi katakan aku bayar sebulan balik. Lepas daripada 2 minggu Nabi SAW dengan sahabat semua jalan, kemudian Yahudi ni datang. Dia menjerit, dia kata, ya Muhammad, apakah Bani Hashim, Bani Muttalib, keturunan orang yang suka menangguh-nangguh bayar hutang? Hai, dia baru sampai 2 minggu. Sepatutnya lagi berapa? Lagi 2 minggu lah. Maka di situ ada siapa? Umar. Silap orang lah. Umar ada tu. Umar pergi, Umar kata jangan cakap banyak, aku pancung kau nanti. Cakap dengan pemadam. Apa kau cakap macam ni? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Umar, bukan pergi jerkah marah lah kata Umar. Suruhlah aku supaya aku berakhlak dengan akhlak yang baik pada. Suruh aku buat akhlak. Ya Umar, pergi ambil berbilangan kurma yang aku hutang kepada dia, lebihkan lagi kerana kau marah dia Umar, dan berikan kepada Yahudi. Pergi Nabi SAW berikan kepada Umar, berikan kepada kurma kepada orang Yahudi tersebut, kurma Nabi SAW tu. Kemudian Yahudi tanya, ya Umar, kenal aku siapa? Siapa kau? Aku Zaid. Dah tu Zaid kenapa? Aku ni pendeta Yahudi, alim Yahudi. Kau tak tahu dalam kitab kau ceritakan perihal Nabi akhir zaman? Aku tahu.
Kedua sifatnya belum aku jumpa, tapi tadi kau dah jumpa lah. Wahai Umar, pertama disebut di dalam kitab bahwasanya Nabi akhir zaman dia tak akan marah. Untuk pengetahuan kau wahai Umar, lagi 2 minggu tempoh Nabi nak bayar. Apa saja nak buat Nabi marah. Kau tengok Nabi marah tak? Macam disebut dalam kitab tak? Tapi betul Nabi tak marah. Yang kedua adalah bukan saja Nabi akhir zaman menahan marah, tapi dia akan berikan kebaikan pula pada orang yang membuat dia marah. Kau akan kurang kalau dah bagi orang. Dia akan kau marah aku, tapi Nabi berikan bayar hutang dan Nabi lebihkan lagi. Maka aku telah bersaksi wahai Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Islam dia. Semoga Allah baikkan akhlak kita. Amin. Sekarang banyak orang ahli ilmu, tapi akhlaknya kurang. Sekarang orang ahli ilmu tu banyak, khususnya orang yang belajar ilmu banyak. Tapi orang yang belajar ilmu membawa akhlak yang baik itu kurang sekarang. Dia pergi majlis ilmu, Masya Allah, hebat-hebat punya orang alim, tapi akhlak dia tak ada pun. Maka moga Allah jadikan akhlak kita akhlak yang baik. Amin. Dan yang bersangatan kasih sayang, termasuk daripada kasih sayang adalah Nabi SAW. Sampai baginda main dengan Hasan dan Husain. Oh, Nabi kata turun, tak nak itu. Datang Sayyidina Ali, diam. Nabi SAW tanya, Hasan dan Husain kenapa diam? Sampai ada depan Sayyidina Ali, ayah mereka diam. Termasuk daripada kasih sayang adalah Nabi SAW. Sehingga para sahabat yang kecil-kecil yang dekat luar, bila mereka balik, mak ayah dah tahu dah, ini mesti jumpa Nabi. Mana tahu? Kerana aku cium wangian Nabi SAW pada jasad kamu, pada tangan kamu. Termasuk daripada kasih sayang adalah kasih sayang Nabi SAW. Sampai saya kisahkan begitu Allah cemburu dengan hati Nabi SAW, begitu kasih sayang pada umat, sehingga kata Allah, ya Muhammad, aku serahkan urusan umat engkau pada engkau sendiri tadbir mereka, engkau uruskan mereka. Kata Nabi SAW, mana boleh ya Allah, kerana sesayang-sayangnya aku kepada umatku, engkau lebih sayang lagi pada mereka. Bagaimana boleh aku uruskan mereka? Engkau lebih sayang pada mereka. Tanda kasih sayang seorang umat kepada baginda adalah dengan memperbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Dan lemah lembut bagi sekalian mukmin. Semoga salawat dan salam sejahtera daripada Allah Ta'ala sentiasa tercucur kepadanya sallallahu alaihi wasallam, dan kepada sekalian nabi-nabi dan keluarga mereka serta sahabat dan pengikut-pengikut mereka sampai ke hari kiamat. Sebanyak mana ingat akan Allah Ta'ala oleh orang yang ingat, dan sebanyak mana berlupa akan dia Allah oleh orang yang lupa. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah pada kitabnya mengatakan, barang siapa yang dibantu oleh Allah untuk memperbanyakkan selawat pada Nabi SAW, itu tandanya Allah nak jadikan matinya husnul khatimah. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah mengatakan, barang siapa dibantu oleh Allah untuk memperbanyakkan selawat pada Nabi SAW, itu tandanya Allah Ta'ala nak jadikan dia matinya dalam keadaan husnul khatimah. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah mengatakan, barang siapa dibantu oleh Allah untuk memperbanyakkan selawat pada Nabi SAW, itu alamatnya adalah, ataupun itu tandanya adalah Allah Ta'ala nak matikan dia dalam keadaan husnul khatimah, atau nak matikan dia dalam keadaan beriman, dalam keadaan baik. Jadi kita muhasabah lah, kita tu dibantu oleh Allah untuk memperbanyakkan selawat pada baginda, insyaAllah. Walaupun kita ni tak baik pun, insyaAllah, maka sebelum pengakhiran kita tu Allah akan beri taufik, bantuan untuk ibadah, sehingga insyaAllah mati kita semua dalam keadaan baik. Paling-paling tak 100 kali okey dah. Kalau ada kesempatan lebih, lebih lagi lah kan. Paling-paling tak pun memadai 100 kali. Tapi kadang kasih baginda pada kita terlampau sangat, macam 100 kita tak memadai pula kan. Tak apalah. Kalau satu orang yang fikir terlampau baginda sayang pada dia, maka dia akan lebih memperbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Amma ba'd.
Adapun selepas itu berapa minit dah? Setengah jam. 39. Amma ba'du. Adapun selepas itu, maka sesungguhnya dunia ini adalah negeri yang akan berakhir dengan kebinasaan. Renung tu Imam Nawawi nak bawa kita renung soal dunia. Sebab tu saya tekankan perihal mengenai keduniaan tu, sebab termasuk daripada muqaddimah Imam Nawawi rahimahullah ajak kita supaya mengosongkan hati daripada keduniaan. Di antara perkara yang sebelum mempelajari ilmu adalah mengosongkan hati daripada keduniaan, baru ilmu boleh masuk. Kan tak ditekankan kan, benda ni perlu ditekankan, perlu diperhatikan. Nah, Imam Nawawi itu bawa kita tu sedia renung, tafakur. Adapun selepas itu, maka sesungguhnya dunia ini adalah negeri yang akan berakhir dengan kebinasaan. Entah kita mati dulu, hancur dulu, ataupun dunia. Bukan negeri yang kekal. Kejap lagi, kejap lagi balik, aksiden habis, wallahu a'lam. Ataupun kejap lagi pergi masuk tandas, tak keluar-keluar. Kenapa tak keluar-keluar ni? Kat 1 jam, ketuk-ketuk tak mau buka pula. Buka akhirnya dah habis kat situ dah. Wallahu a'lam. Tapi insyaAllah kita insyaAllah mati husnul khatimah. Amin. Ataupun dunia akan hancur nanti. Bukan negeri yang kekal. Maka Nabi SAW mengatakan, seperti mana hadis dan 40 hadis tasawuf, baginda menyebutkan, bagi aku ni dunia seperti mana tempat berteduh kejap, kemudian nak lalu balik. Kata hadis yang kerap kali saya sebut adalah kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing. Kan, orang warga asing kat dunia, kat Malaysia ni kan, dia tak akan bangunkan banglo, dia akan hantar duit kat kampung dia. Macam itulah beramal kat dunia, hantar pahala dekat iaitu pada akhirat untuk taman syurga yang kekal. Kun fi dunya kan negari aw a'abir sabil, atau jadikanlah kamu di dunia seperti orang yang musafir. Orang musafir ni jalan je, tak ada nak duduk rumah untuk bangunkan kekayaan, asal boleh jalan, ada makan, ada minum, jalan je. Itulah, itu bukan negeri kekal. Itulah negeri yang tempat kita menyeberang sahaja, bukan negeri tempat kita bersuka-suka. Maka Sayyidina Bilal bin Sa'ad rahimahullah mengatakan, berapa ramai orang di dunia bersuka-suka, tergelak, terbahak-bahak, bermewah-mewah, sedangkan dalam kitab Allah dia itu ahli neraka. Dalam catatan kitab Allah dia itu ahli nar, ahli neraka. Orang tak sedar, orang fikir dunia ni boleh tergelak lagi. Kalau fikir betul-betul secara akhirat tu, ada masa dia boleh tergelak, terbahak-bahak dalam kenalannya. Dunia juga negeri yang fana, hancur, bukan negeri yang baqa, negeri yang kekal. Iaitu juga negeri yang akan berpaling, bukan negeri yang tetap. Ini adalah satu kenyataan yang telah disepakati oleh semua orang, dan terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan atas kebenaran hakikat ini. Nabi SAW jalan satu hari nampak bangkai. Maka baginda mengatakan, wahai sahabat, bolehkah kita ambil manfaat dengan bangkai ini? Tak boleh. Sahabat kata tak boleh. Maka baginda mengatakan, ada tuan yang memanfaatkan dia, kemudian dia mati, maka tuan dia letakkan dia di tepi jalan saja. Maksudnya kerana tuan dia tahu tak ada manfaat, maka tuan dia letak di tepi jalan, tak bernilai. Maka begitulah Allah menciptakan dunia, begitulah Allah Ta'ala jadikan dunia ini lebih hina daripada bangkai. Pelik kan kita, suka kita tak bangkai. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu saja di jalan, ada sahabat ikut belakang. Maka Sayyidina Umar jalan duduk saja dekat-dekat dengan sampah. Orang duduk tahan lah juga, ni apa ni Amirul Mukminin ni, nak tegur tak boleh Amirul Mukminin. Amirul Mukminin pula Umar pula tu, tak ada cakap banyak. Dia duduk lama-lama pula kan, orang tegur, ya Umar, ya Khalifah, kenapa dekat dengan sampah? Saja kata Sayyidina Umar, aku tak nak tarbiyah kamu, nak bagi faham kat kamu. Maksudnya sampah ni lebih, dunia tu lebih hina daripada sampah. Kalau nak dekat dengan sampah kamu tak nak, kenapa dengan dunia kamu nak dekat? Padahal dunia tu lebih busuk, lebih tak ada nilai daripada sampah. Maka peliklah satu orang yang berlumba-lumba untuk sampah. Pelik ke? Jangan iri hati tau. Nama duduk kiwa, kawan aku ni motor besar, sampah.
Oi, kawan aku ada rumah sewa, dia buat rumah lah. 2-3 tingkat. Oh, hebat dia. Paling muda lagi ni. Oi, sampah. Oi, dia ada kereta baru. Oh, dia tunjuk kat Facebook lah. Oi, sampah dia. Kena terkesan kan. Sekejap lagi mati baru dia tahu, ya Allah kan. Kalau ada hati tu rasa macam wah, kena istighfar banyak. Kena taubat tu. Kalau ada lah. Kalau ada tu kena menyesal betul-betul. Ambil wuduk, cepat-cepat solat. Cepat-cepat solat, minta taubat, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, kenapa ada gerakan hati macam ni, ya Allah, kena beri ilmu kefahaman padaku, ya Allah. Nah, disepakati oleh semua orang dan terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan atas kebenaran hakikat ini. Hal ini dapat ditunjukkan oleh dalil-dalil yang jelas dan pemikiran yang benar. Bahkan hal ini telah diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Semua orang tahu, sama ada mereka orang berilmu ataupun tak, kan? Semua orang tahu dunia ni fana, dunia akan hancur, tak ada nilai. Semua tahu, ngaji tak ngaji tahu. Sama ada mereka orang kaya atau orang miskin. Imam Nawawi sebut, bukan saya sebut kan? Semua tahu, dia miskin, dia kaya, dia tahu. Kaya tu, orang yang kaya kita cakap, ini macam tak orang, macam tak mati ke orang ni kan. Tahu dia mati, tahu dia kan? Satu hakikat yang dapat dirasa dan boleh dilihat dengan mudah. Maksud dunia tak ada hakikat, mudah kita tahu maksudnya dunia ni hakikat sebenarnya tak ada nilai, sehingga sudah tak perlu lagi kepada sebarang keterangan untuk mengukuhkannya. Dalam sebuah syair Arab yang disebutkan, walaisa yahissu fil asma'i syai' idza ihtaja an-nar ila dalil. Artinya, dan sudah tak ada lagi satu perkara yang dapat diterima jika seandainya mengatakan hari siang pun masih perlukan keterangan ataupun dalil. Oi, ni kalau siang tahu sekarang, mana ada siang? Tak ada dalilnya, puncak dia bila mana matahari ni, tak payah, semua tahu, tak ada khilaf. Macam tu lah dunia hina, tak ada satu khilaf. Dan ada juga orang kata dia khilaf ni, tak, dunia ni ada nilai, dunia pun kena juga, akhirat kena. Ada orang bawa macam tu pula. Sebenarnya semua lapisan masyarakat semua tahu dunia akan hancur. Apabila keadaan dunia yang seperti yang kita katakan, maka telah datang di dalam Al-Quranul Karim amaran supaya kita jangan leka dengannya dan jangan tertipu dengan perhiasannya, iaitu perhiasan dunia, dan jangan berpegang dengannya. Sayyidina Malik ibnu Dinar rahimahullah, Sayyidina Malik ibnu Dinar rahimahullah ta'ala ni satu orang polis dulu, akhirnya taubat jadi ulama besar, jadi orang saleh. Malik ibnu Dinar ulama tabi'in. Sayyidina Malik ibnu Dinar kata, jaga-jaga dengan dunia, berhati-hati kamu dengan dunia, kerana sihirnya tu terlampau kuat sehingga ulama yang tahu dalil secara nyata bahaya dunia pun termakan juga. Kita yang tak cukup dalil macam mana? Maknanya ulama dalil dah tahu dah, dia termakan juga, tergelincir juga. Maka berhati-hatilah, kata Sayyidina Malik ibnu Dinar rahimahullah. Nabi Isa memberikan perumpamaan dan Ihya Ulumuddin, dunia seperti satu orang tua yang berhias seperti orang muda. Itu yang Imam Ghazali sebut tu, pembahasan awal saya sebut bulan 4. Seperti mana kalau kita datang seorang perempuan lawa, kemudian kita tahu dia ni dah umur 90 tahun, adakah akan bergaduh untuk mendapat gaduh? Tak gaduh lah. Kalau kita buka baju dia masuk bilik, dah tak maulah. Tahu kan? Berarti kita tahu tu tipu daya, menyebabkan selera tu tak ada, nak naik syahwat tu tak naik. Wow, tak ada. Wow, apa? Buka tengok. Maka pergaduhan tak akan berlaku. Sekarang dunia, jahilnya manusia bergaduh untuk tu. Gaduh sama-sama dia, nak jawatan, nak kekayaan, nak pangkat, untuk apa? Perempuan tu pelik yang bergaduh. Maksudnya kalau kita tu tengok orang tu, wah, membanggakan, inilah isteri saya, takkan kita ada iri hati tak dengan dia? Wah, isteri hang, wah, bestnya, tak ada iri hati. So orang kalau bangga dengan dunia, jangan iri hati dengan dia. Seperti mana dia membanggakan seorang nenek tua yang berhias seperti orang muda, senang sebentar gitu. Tak ada apa kan?
Amaran, Al-Quranul Karim memberikan amaran supaya kita jangan reka dengannya dunia, dan jangan tertipu dengan perhiasannya dunia, dan jangan berpegang dengannya. Zaman sekarang ni macam tu, terpukau kita. Sekarang boleh dah zuhud balik tengok. Habis. Tunggu 1 minggu nak main ni, 2 minggu lah tak ada main. Habis. Boleh tengok balik video tu. Okey, buka kitab ni. Kitab dia mudah faham sikit bahasa dia. Buka balik tengok. Okay. Zaman ni dia lebih, sihir ke dunia tu lebih kuat. 10 tahun lagi saya tak tahu macam mana. Maka peringatan Al-Quran dalam hal ini sangat nyata dan sangat masyhur, sehingga sudah tidak dapat dihindarkan. Begitulah pula halnya dengan hadis-hadis dan perkataan sahabat asal dan ahli-ahli hikmah. Maka perkataan mereka sangat banyak sekali. Oleh kerana itu, maka orang yang paling berhati-hati, faham betul? Maka orang yang paling berhati-hati ialah mereka yang memilih jalan kezuhudan terhadap dunia ini. Dan mereka lah orang yang paling sempurna akalnya. Maksudnya orang ada ilmu, kemudian tak zuhud di dunia, tak berhati-hati, macam tak ada akal. Boleh jumpa orang tu, kita cakap dulu tu, mana marah orang, tak ada akal apa, dia bawa keluar dalil lain lah, apa dalil tak tahu lah. Dia jangan iri hati dengan orang yang tak ada akal. Wow, dia tunjuk macam ni, tak ada akal. Dia iri hati dengan orang bengap, orang tak ada akal tu, orang tak ada akal kot. Berapa minit dah? 51. Disebabkan zon saya ni zon yang bahaya, 51 minit cukup lah. InsyaAllah nanti kita sambunglah. Seorang ahli syair berkata dalam mensifatkan dunia dengan katanya, banyak ni syair ni, syair-syair yang best. Bubuh kat status ni, ramai orang komen insyaAllah. Kalau buka Facebook, ramai orang nanti unfriend kita insyaAllah. Unfollow nanti. Biasa syair panjang ni, syair ni, syair panjang. Dan saya agak tertarik, betul-betul minat dalam muqaddimah Imam Nawawi ni, Masya Allah, memang seronok betul. Tapi kerana zon saya zon merah ni, kalau tak zon merah ni dia habis lagi. Muqaddimah habis ni, yang tempat pertama ni pada menyatakan ikhlas dan menghadirkan niat pada segala amalan. Dan berhenti situ dululah. Pen tak shaker tak berkering? Pen. Oh tak ada, saya shaker. Pensel. Pensel boleh. Terima kasih. Pembahasan sampai sini saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Jibril alaihissalam sayang pada orang tersebut, sayang kat manusia tu. Bila Jibril sayang, Jibril akan bagi tahu kepada semua malaikat, kan Sayyidina Jibril ketua kepada semua malaikat. Jibril akan maklumkan kepada semua malaikat, Allah Ta'ala kasih dengan hamba ni, aku kasih dengan hamba ni, kamu sebagai para malaikat kasihlah kepada hamba ni.